Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya perkara yang pertama kali dapat mengingatkan seorang hamba untuk beribadah dan menelusuri jalannya adalah fikiran yang datang dari langit, di mana fikiran itu berasal daripada Allah dan pertolongan khusus darinya. Keadaan seperti inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian kita berkaitan dengan kitab Mari Kita Terbang ke Syurga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam perkara yang berkaitan dengan ibadah. Bagaimana punca seseorang itu berkeinginan melakukan ibadah, dan ibadah itu merupakan jalan yang mesti dan wajib dilalui bagi seorang hamba jika dia mahu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjaya. Maknanya kita dikehendaki supaya melalui jalan ibadah. Nak jadi hamba Allah dan nak capai syurga Allah tanpa melalui jalan ibadah memang satu kemustahilan. Kerana itu di antara yang digariskan oleh Allah Ta'ala, yakni sunnatullah, satu peraturan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di antaranya disebut oleh Imam Al-Ghazali bahawa ibadah itu merupakan perkara yang sukar. Ibadah ni banyak halangan dan banyak rintangan. Kalau tak kerana ibadah ni perkara yang sukar, sudah tentu ramai yang akan menjadi ahli ibadah. Tapi realitinya tidak. Ramai yang gagal menjadi ahli ibadah kerana ibadah tu perkara yang sukar. Nak buat benda lain senang, tapi nak melakukan perkara yang berkait dengan ibadah susah. Nak cari makan, nak berkebun, bercucuk tanam senang, sebab benda itu dikira bukan ibadah khususiah. Itu ibadah ammah yang banyak kepentingannya kepada diri manusia itu sendiri. Dia bercucuk tanam, dia boleh cari makan, dia berniaga, dia boleh dapat simpan harta, dia buat kerja sebagainya untuk kepentingan diri dia. Jadi itu semua senang dia lakukan. Tapi kalau ibadah payah. Perkara yang berkait dengan ibadah yang bersifat khususiah memang sukar ditunaikan. Puasa payah, ibadah salat payah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ibadah salat itu lakabirah, satu benda, satu perkara yang sangat besar, yakni berat. Nak tunai dia berat. Terpaksa berlaku satu pertarungan dalaman dalam diri kita, antara rajin dengan malas, antara nak taat dengan nak durhaka,
antara nak buat dengan tak nak buat. Jadi maknanya berlaku pertarungan. Ibadah solat itu kata Allah lakabirah, ianya sangat besar, sangat berat. Illa 'alal khashi'in, melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk senang dia nak buat amal ibadah. Solat maknanya bila dia khusyuk tak ada gangguan. Siapakah orang yang khusyuk? Alladzina yazunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk ialah orang yang dia benar-benar yakin dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Orang ni dia ibadah dia senang. Bukan saja solat, semua perkara kita kena khusyuk. Dalam bersedekah kena khusyuk, iaitu ingat kepada Allah, pertemuan di hari akhirat. Kalau tidak, kalau tak ingat kepada pertemuan dengan Allah di akhirat, siapa nak sedekah? Sebab sedekah-sedekah ni makna beri hak milik kita kepada orang lain. Maknanya hilang hak milik. Daripada banyak jadi kurang, daripada ada jadi tak ada, kerana bersedekah. Jadi benda tu kalau tak didokong atau disokong oleh keyakinan bahawa kita akan mendapat balasan Allah di akhirat, maka beratlah sedekah. Itu yang jadi berat. Nak sedekah ketar-ketar tangan, nak sedekah rasa sayang. Mula tu ada dah niat tapi timbul pula sayang. Itu kerana apa? Kerana pertarungan dalam hati belum lagi khusyuk. Manusia tu jiwa tak khusyuk lagi. Kalau dia khusyuk, dia akan beri sedekah. Sebab orang yang khusyuk, orang yang ingat kepada Allah dan pertemuan dengan Allah di akhirat. Jadi manusia ni bila dia ingat kepada akhirat, dia jadi khusyuk lah. Khusyuk tu maknanya jiwa dia tak, pengharapan dia kepada agama dan kepada akhirat tidak diganggu oleh kecintaan kepada dunia dan halangan-halangan. Itu makna khusyuk. Macam orang tengah khusyuk dalam solat lah. Orang khusyuk ni apa? Walaupun ada orang main bercakap kuat, depan ketika dia tengah solat, percakapan orang tu tak ganggu solat dia. Walaupun ada budak-budak tengah main lalu lalang depan dia di ketika dia solat, tapi itu tak ganggu dia. Dia tetap menumpukan pada solat. Jadi maknanya orang yang khusyuk, orang yang bertawajuh, berhadap wajah kepada Allah dan dia tak diganggu oleh benda-benda lain. Maka begitulah orang yang khusyuk dalam kehidupan ni. Bila dia nak bersedekah, perasaan lain tu tak ganggu dia. Perasaan sayang ada tapi tak sampai mengganggu dia. Perasaan cinta pada wang ringgit ada tapi tak ganggu dia. Begitu juga dia dalam perjuangan. Perasaan takut nak berjuang ada tapi takut tu tak ganggu dia. Perasaan malas nak berjuang ada tapi tak ganggu dia. Perasaan apa lagi? Perasaan berasa nak duduk saja, seronok duduk saja, banding dengan buat kerja-kerja jamaah, tapi semua tu tak ganggu dia. Jadi orang ni orang khusyuk lah. Kerana apa tak ganggu dia? Kerana dia berhadap kepada akhirat. Orang ni dia bertawajuh kepada akhirat. Bila bertawajuh pada akhirat, manusia akan merasa kecil dunia ni. Dunia ni besar bila kita rasa akhirat tu kecil. Kita rasa besar, serba besar. Nikmat orang beri benda, rasa hebat dah. Rasa besarnya untung. Gaji besar, wang ringgit besar. Jadi menyebabkan kita tak terasa pahala lebih besar. Jadi bila dunia tu rasa lebih besar, akhirat jadi kecil. Jadi bila orang yang rasa dunia ni besar, kalau dia dapat nikmat, dia akan rasa selok dah. Orang panggil selok, makna dengan nikmat dunia yang dia dapat. Kalau dia dapat bala ujian, dia rasa tak mudah dah bala dalam dunia ni berbanding dengan akhirat. Tapi kalau dia tumpu pada akhirat, dia akan rasa akhirat tu besar. Janji Allah di akhirat besar. Bila janji Allah besar, maka janji manusia jadi kecil lah. Manusia yang duk janji baik sekolah, janji nak buat lebuh raya, janji nak beri duit, beri RM500, janji nak buat projek tu, projek ni jadi kecil belaka dah. Kerana apa? Kerana janji Allah adalah lebih besar. Annalakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
Allah janji apa? Bukan janji stadium, bukan janji buat lebuh raya. Allah janji syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadi bila orang tu rasa janji Allah besar, dia rasa kecil lah janji makhluk. Begitu juga bila dia rasa amaran Allah tu besar, bala daripada Allah tu berat, maka akan kecil lah bala-bala yang diberi amaran oleh manusia. Jadi kecil belaka dah hak lain. Yang jadi besar tu kerana apa? Kerana kita tak asuh jiwa cinta pada akhirat. Bila jiwa tak cinta akhirat, dia tak khusyuk. Bila tak khusyuk, diganggu oleh benda-benda lain. Macam dalam semayang tak khusyuk, memang ganggulah. Bunyi cicak terganggu dah. Tengah baca Fatihah, lepas tu bunyi cicak, pep bunyi cicak, duk balah sama dia. Dah tak ingat dah Fatihah. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Jadi makna begitulah manusia. Bila tak khusyuk dalam kehidupan, dia diganggu oleh benda-benda kecil. Kain batik jak semut, ganggu dia. Apa lagi? Subsidi gigi palsu, ganggu dia. Apa lagi? Elang 300 bulan, ganggu dia. Naik pangkat, ganggu dia. Jadi semua ni kerana tidak ada kekhusyukan. Jadi ibadah ni satu benda yang berat. Kata Allah, satu benda yang berat. Jadi orang yang dapat hidup dalam beribadah, orang tu dikira orang hebat. Orang hebat sebab mampu mengharungi segala rintangan-rintangan tadi. Jadi rintangan dalam kehidupan kita ni jangan anggap dia sebagai bala. Rintangan tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata dah, orang yang hidup dalam dunia ni Allah akan berikan dia, Allah akan turunkan padanya akan ujian. Liyabluwakum, liyabluwa bala maknanya aku akan uji kamu. Bala dengan uji ni sama. Bala kita je terjemah bala dengan makna celaka. Sebenarnya salah. Balaun maknanya ujian. Bukan celaka. Walaupun nampak macam kepayahan. Apa ni? Ujian kecurian, ujian rompakan, ujian banjir contohnya, ujian turun pangkat, ujian orang tangkap kena penjara sebagainya. Itu bukan bala kecelakaan, tapi terjemah dengan ujian daripada Allah. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, dalam ayat dia, waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji kamu, kata Allah, supaya dapat menguji kamu siapa di kalangan kamu yang lebih baik amalan dia. Ahsanu dengan isim tafdil. Mana aku nak tengok hak baik tu baik dah, tapi yang lebih baik lagi siapa? Jadi maknanya ayat ini memberitahu pada kita bala tu semakin meningkat. Ujian Allah tu, ujian Allah. Ujian pertama nak tengok siapa yang hasanah, maknanya baik. Ujian seterusnya nak tengok siapa yang ahsanu, maknanya lebih baik. Itu mana ujian Allah. Ujian daripada peringkat awal nak tengok siapa baik dalam kehidupan dia sebagai hamba kepada Allah. Dalam pada tu ada ujian lagi. Dalam ujian yang dah kita dah baik dah ni, bagi dah jadi orang baik dah, dengan salatnya, dengan puasanya, jadi orang baik dah. Tapi ada lagi ujian. Kenapa? Nak tengok ahsanu, orang yang lebih baik. Nak tengok siapa yang lebih baik. Jadi mana begitulah ujian Allah tetap ada. Walaupun kita dah baik dah, ada lagi ujian. Sebab Tuhan nak tengok ujian balak itu ujian. Nak tengok siapa yang lebih baik pendampingan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kita beringatlah, bala ni pula dia ada dua. Ada bala dalam bentuk kepayahan, ada bala dalam bentuk kesenangan. Yang ramai orang berjaya harungi bala dalam kepayahan, tapi jarang orang berjaya mengharungi bala kesenangan. Jadi mana hak yang payah ramai boleh lalu, boleh sabar, boleh insaf, bahkan daripada tak sakit lepas tu dia sakit dengan bala payah kesakitan, jadi sabar, jadi taat. Orang tengok orang yang dapat bala tsunami contohnya, tsunami, lepas dia tu kan pakat jadi warak belaka, pergi masjid kerana tengok masjid je hak tak runtuh, hak lain hancur lebur belaka. Jadi maknanya bala kepayahan ni banyak membawa manusia berjaya, tapi bala kesenangan itulah yang menyebabkan manusia leka dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sebab itu kita kena ingat bahawa bala itu adalah merupakan ujian Allah. Adalah. Dan bala ni sebenarnya dia ujian. Dan bila ujian, bila kita berjaya melalui ujian itu,
dia menjadi nikmat. Itu dia jadi nikmat. Sebaliknya pula nikmat itu juga adalah ujian. Jika kita gagal menghadapi nikmat itulah menjadi kecelakaan pula. Makna keburukan. Jadi sebab itu segala ujian Allah adalah merupakan nikmat-nikmat. Sebab itu Allah Ta'ala uji kita, uji orang dalam perjuangan dengan berbagai-bagai ujian. Jamaah Islam ini, gerakan Islam, bila semakin diuji, maka itulah mempercepatkan kemenangan. Itu dia memang begitu dah. Mana kalau tak diuji, lambat menang. Lambat kemenangan. Dia kena uji lah. Uji pimpinan dia kena tangkap. Orang diskriminasi dia, tak beri dia subsidi, orang lain semua dapat. Kemudian tak beri beasiswa ke anak dia, anak orang lain semua dapat. Jadi sebenarnya dari satu sudut kita melihat bala dan ujian itu membantutkan perjuangan. Sebenarnya tidak. Yang mana katalah orang yang layak mendapat subsidi, contohnya layak dapat beasiswa lah anak dia. Dalam 100 orang yang anak dia yang patut dapat beasiswa, tapi kerana nampak dia tu kuat Islam, orang pun sekat beasiswa dia. Yang mana bila disekat beasiswa, yang menyebabkan mereka menyokong kemungkaran, menyokong golongan yang maksiat ni, yang mungkar, yang zalim, tak ramai. Katalah adalah 10 orang di balik air, 10 orang ni sebab kena sekat beasiswa, menyebabkan dia apa? Menyebabkan dia pun baliklah, balik semula, tak jadi nak sokong Islam. Boleh jadi semua cuma 10% je. Tapi bagi yang 90% lagi, sebenarnya semakin mempertingkatkan keyakinan dia kepada perjuangan dia, makin kukuh dia dalam menyokong Islam. Betullah kalau dikira betul peratus orang yang kalah dengan ujian ni, tidak ramai dengan kezaliman. Bahkan yang kuatnya ialah yang ramainya, mereka semakin berjaya. Sebab itulah ujian tu ibarat halangan-halangan yang mempercepatkan perjalanan kita. Macam kita berjalan lah, kita berjalan di satu kawasan ataupun berlari di satu kawasan yang tengah padang, tak ada parit, tak ada longkang, tak ada pagar. Kan kita berlari lambat, larian tu jadi lambat. Tapi kalau kita berlari tu ada longkang, jadi kita berlari lompat, berlari lagi ada parit pula, lompat lagi. Jadi dia memendekkan jarak perjalanan kita. Sebab kita melompat lebih cepat daripada kita berlari. Jadi segala rintangan itu mempercepatkan proses kemenangan gerakan Islam dan dakwah. Begitulah manusia. Bila ada ujian, kita sabar. Sebab ujian itu mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, maknanya ibadah ni satu benda berat. Bagaimana ketika timbulnya nak melakukan amal ibadah? Kata Imam Ghazali, pada hakikatnya perkara yang pertama kali dapat mengingatkan seorang hamba untuk beribadah dan menelusuri jalannya adalah fikiran yang datang dari langit. Maknanya daripada kita ni tak nak beribadah, tiba-tiba timbul keinginan nak beribadah. Datang mana tu? Kata Imam Ghazali, dia kata itulah gerak yang datang daripada langit. Makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Arab tasawuf dia panggil khatir as-samawiyah. Khatir makna satu gerak, satu pantulan yang wujud dalam jiwa kita yang datang daripada langit, daripada Allah taala. Dan khatir as-samawiyah ni dia ada sebab dia lah. Dia ada sebab. Boleh jadi disebabkan kerana berlaku kemalangan, contohnya dia naik kereta, contohnya berlaku kemalangan. Dalam bas tu ada 45 orang penumpang, 40 orang penumpang. Tiba-tiba 39 orang mati belaka, dia seorang hak tak mati. Lalu wujud satu khatir as-samawiyah. Dia kata apa? Ini tanda Allah beri peluang ke aku. 39 orang mati belaka, lenyek belaka, tapi aku walaupun jatuh bas tu, dahlah jatuh gaung dalam air pula, tapi boleh berenang naik. Maknanya dengan gerak daripada Allah. Memang Allah beri peluang aku lah ni. Kalau aku buat tak tahu lagi, jawabnya mati maksiatlah aku kepada Allah. Jadi ini dipanggil khatir as-samawiyah. Makna satu gerak daripada langit. Walaupun dia ada sebab, tapi walaupun dia gerak daripada langit, tapi dia ada sebab. Sebab-sebab inilah yang kita kena
kita kena wujudkan sebab tu. Kita kena wujud, maknanya kita sebagai pendakwah ni kita kena wujudkan sebab tu. Di antaranya apa? Sebabnya ialah kuliah, contohnya ceramah, dakwah kita, kebajikan yang kita buat ke dia. Contohnya dia lawan Islam. Belum pada tu memang bukan kaki ibadah, bukan kaki yang sokong Islam. Tapi dia tengok bila dia susah, rumah dia tenggelam banjir, tengok sampai ke rabung rumah dia, tak ada siapa bantu dia. Walhal dia bukan mainlah kuat, sokong orang zalim, sokong pemimpin dia, tapi tak ada siapa, tak ada beri bantuan kepada dia. Tapi tiba-tiba kita datang beri bantuan, ada sebab dia. Sebab itulah khatir as-samawiyah, akan membawa kepada gerak daripada langit, sehingga dia merasa insaf dan sedar. Orang lain aku doa, aku selama ni duk junjung perjuangan dia, duk sokong dia, sampai pakai baju pun pakai baju lambang bendera dia, tapi tiba-tiba dia tak tolong aku. Yang tolong aku siapa? Tolong aku orang lain yang nak pada Islam, yang selama ni aku lawan dia, aku benci dia. Maka itu dipanggil khatir as-samawiyah. Jadi maknanya Allah timbulkan gerak. Tapi ada juga yang tak datang khatir samawiyah, walaupun apa kita buat. Kita beri bantuan, kita beri derma, kita tolong anak dia susah sebagainya, kita dakwah dia, kita ceramah dia, tapi dia kata apa? Saya ni kok mana pun pakai hak sedia kala lah. Maknanya pakai hak sedia dia tu. Jadi maknanya itu kita tak boleh nak kata apa lah. Sebab benda tu adalah gerak daripada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak dapat memberi hidayah pada siapa yang engkau kasih, tapi Allah memberi hidayah pada siapa yang dia mahu. Maknanya bila Allah Ta'ala mahu beri hidayah, dapat hidayah. Kalau Allah Ta'ala kata tidak, tidak. Maknanya dia mutlak milik Allah. Kita cuma menyampaikan dakwah. Kita cuma beritahu. Wa ma 'alaika illal balagh. Allah kata pada Nabi, wa ma 'alaika, dan tidaklah atasmu ya Muhammad tanggungjawabmu, kewajipanmu, illal balagh, melainkan menyampaikan saja. Apa ni tanggungjawab beri hidayah, bukan tanggungjawabmu wahai Muhammad. Maka begitulah kita lalu jalan Nabi ini, kita buat supaya Nabi buat. Apa benda? Kita sekadar menyampaikan saja. Apa ni tinggal lagi dia nak ikut tak ikut, itu hidayah daripada Allah lah. Tapi kita sekadar menyampaikan. Balagh mana tukai, kita ni sekadar mubaligh, orang yang menyampaikan saja. Cuma tinggal lagi uslub menyampaikan itu kena belajarlah. Mana kita belajar uslub dia. Walaupun kita menyampai, tapi kena belajar juga cara. Mana cara untuk menyampaikan supaya tersentuh jiwa dia, terdetik hati dia untuk bersama dengan Islam. Jadi semua ni adalah khatir as-samawiyah, gerak daripada langit. Sebab tu dalam kita berdakwah, jangan sekali-kali tidak kita mulakan dia dengan doa. Dengan doa, kena doa lah, sebab dia khatir as-samawiyah, gerak daripada langit. Nama dah gerak daripada Allah, maka mohon kepada Allah. Ya Allah, bukalah hati orang ni. Aku nak pergi raya undi rumah dia ni. Tengok rumah pun serung dah, kita tengok rumah bendera 3 kat rumah dia, gambar dacing belaka contohnya. Jadi kita doa kepada Allah Ta'ala, mohon bantuan daripada Allah. Allah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baca doa Nabi Musa ketika nak pergi bertemu dengan Firaun. Jadi maknanya baca hak tu. Lepas tu baca lagi doa Nabi Ibrahim pula, Allahumma ja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaina. Ya Allah, engkau jadikan hati manusia semua itu cenderung kepada kami. Maknanya nak sokong kami, nak bersama dengan kami. Sebab kami ni bawa apa? Kami bawa risalah Islam, risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita doalah. Lepas doa tu baru kita sertakan dengan ikhtiar, dengan ikhtiar kita, dengan belajar uslub dakwah, dengan ikhtiar kita, bagai-bagai gaya lah untuk kita mendatangkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi mana pertolongan daripada Allah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sendiri, Nabi sendiri berapa banyak bergantung kepada Allah, berapa sekali bergantung kepada pertolongan Allah. Dalam perang Badar, Nabi sahabat cuma 313 orang, nak lawan orang kafir 1000 orang.
313 nak lawan 1000 orang. Dah lah 313 senjata pula tak ada. Pakai pelepah tamar je hak tajam. Lepas tu apa lagi? Lembing tak banyak. Kenderaan tak ada. Kuda berapa ekor je. Jadi nak lawan kafir 1000 orang dengan segala kelengkapan bala tentera. Semalaman Nabi tak tidur. Semalaman bermula daripada maghrib tu Nabi solat, Nabi doa, Nabi solat, Nabi doa. Di antara doa yang Nabi diulang semua, Allahumma in tahlik hazihil isabah lan tu'bad. Ya Allah, kalau engkau takdirkan golongan kami ni yang Islam hak tak ramai ni 313 ni perang esok mati belaka 313 orang ni, lan tu'bad, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah di muka bumi. Siapa lagi nak sembah engkau? Sebab kami yang bawa risalah menyembah Allah. Jadi kalau kami ni kalah belaka, mati belaka, siapalah nak sambung ya Allah dakwah ni? Maka pakat kafir belakalah mereka. Jadi maknanya begitu sekali Nabi bergantung kepada Allah Ta'ala. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dengan menangis, berkata, ya Rasulullah, cukup dah dinari dah ni ya Rasulullah, padan dah. Mana Allah dengar dah tu doamu dan Allah telah makbulkan doamu ya Rasulullah. Maknanya Abu Bakar kesian tengok ke Nabi begitu sekali berdoa mengharapkan kemenangan Islam. Jadi maknanya kita pun kena sampai tahap tu lah. Mana kena selalu mengharapkan pertolongan Allah. Ya Allah, berilah pertolongan kepada Islam dan perjuangan kami. Lama dah bumi Malaysia ni duduk bawah orang yang tak kenal agama, tak tahu halal haram, yang menghalalkan apa yang kau haram, mengharamkan apa yang kau halal, menyekat agamamu, menyekat kemarahan dakwahmu, memenjara para ulama-ulamamu, menyekat orang yang soleh-soleh daripada taat kepadamu, diskriminat merompak harta benda rakyatmu, hambamu ya Allah. Jadi kita doa kepada Allah, cukuplah ya Allah, pada berilah kemenangan kepada kami. Jadi kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu ikhtiar yang berterusan. Mana ikhtiar kita? Apa benda ikhtiarnya? Buat segala kepersiapan bagi kita memberikan kemenangan kepada Islam. Jadi mana itu dikatakan seorang mukmin yang bergerak di atas landasan Allah. Jadi jangan kita buat kerja perjuangan sampai kita leka lara dengan Allah Ta'ala. Jangan tanpa poster banyak dah, sampai pucuknya dah tanpa poster, tapi subuh pukul 9.30. Jadi kita tak nak begitu. Kerana kita akan jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir kita menang pun menang yang Allah tak redha, kita tak nak. Kita nak kemenangan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjuangan kita. Jauh benar beza dengan orang yang sekular berjuang. Dia duk kira nak menang je, lepas tu menang tu pula nak guna kekuasaan bagi merompak harta benda rakyat untuk melakukan perkara-perkara mungkar. Jadi nampak benar beza kita dengan mereka. Lalu insya-Allah yakinlah Allah tetap berpihak kepada kita. Jadi dengan syarat kita dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi kena selalu mendekati Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Jadi semua itu adalah gerak daripada Allah. Jadi orang yang nak mulakan ibadah, sama ada ibadah keperjuangan khususiah kapun semua, adalah merupakan gerak daripada langit. Sebagaimana firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allah Ta'ala kata apa? Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu dia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk daripada Tuhannya. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbi. Maka barang siapa yang Allah buka dan lapangkan dada dia dengan Islam, lalu Allah letak apa dalam tu? Allah letak nur daripada Tuhannya, yakni daripada Allah. Ini nak tunjuknya apa? Nak tunjuknya kita ni tergerak hati nak buat amal ibadah adalah merupakan gerak daripada Allah. Allah lapangkan dada kita, lalu bila ada nur cahaya, maka kita dapat menerima kebenaran daripada Allah Ta'ala. Selagi dada duduk sempit,
Sebab tu kenapa dipanggil syarahallahu sadrahu, dilapangkan dadanya, kerana orang-orang Islam dan orang yang beriman dada mereka lapang. Lapang tu makna tenang, mereka kenal Allah, mereka kenal diri mereka. Jadi tu orang panggil berfikiran lapang. Orang yang berfikiran dah, orang yang sesak, orang yang tersumbat dada dia, maka mereka merasa lemas. Orang yang tersumbat dada dia, merasa lemas, cari Tuhan pun tak jumpa. Sebab itulah manusia yang paling bodoh sekali ialah manusia yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia paling bodoh sekali. Walaupun dia profesor, walaupun dia lecturer, walaupun dia profesor madya, ahli akademik, ahli profesional, walaupun dia cendekiawan, ahli pemikir, walaupun dia bijak dalam bab lain, tapi kalau dia tidak kenal Allah, maka itulah sebodoh-bodoh manusia. Kerana apa? Kerana ilmu nak kenal Allah itu ilmu yang paling mudah. Paling mudah. Kita nak kenal ilmu matematik, kena mengaji dulu. Paling tidak hantar anak kita ke prasekolah, pergi pasti dulu. Duduk pasti, ataupun kita beli buku, kita ajar anak kita. Tapi kena beli buku, kena ada cikgu. Tapi ada pun nak mengenali Allah, ilmu yang paling senang. Itu paling mudah sekali. Tiba-tiba hak mudah ni pun tak kenal, maka bodoh benarlah. Bodoh benar. Sebab itulah satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, dia didatangi oleh seorang laki-laki mulhid. Mulhid ni maknanya laki-laki yang etis. Etis makna orang yang free thinker, yang tak ada Tuhan. Maknanya dia ni tak percaya adanya Tuhan. Lalu datang bahas dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata tak ada Tuhan. Dia kata kalau ada Tuhan, mana dia? Bolehlah tengok Tuhan. Kalau dah ada, kan setiap benda ada ni boleh dilihat. Matahari ada. Dalil mana? Dalil ni boleh dilihat. Walaupun malam tu tak nampak matahari, tapi tunggu esok, makna dia dah dapat dilihat, kerana dia ada. Bulan tu walaupun siang tak nampak, tapi tunggu malam boleh dilihat, sebab dia ada. Jadi kalau Allah ada, takkan tak dapat dilihat sama-sama. Mesti ada masa boleh dilihat. Jadi maknanya aku yakin, kata dia, Allah tidak ada. Imam Ahmad kata ada, dia kata tak ada. Imam Ahmad kata ada, balah dia. Lalu Imam Ahmad kata beginilah, mari kita berjalan. Dia pun berjalan. Berjalan dengan Imam Ahmad sampai di suatu lembah, yang mana lembah tu penuh dengan tai unta. Bertumpuk-tumpuk tai unta, banyaklah. Ada hak kering, ada hak basah, ada hak baru, ada hak lama. Dan tapak unta pun banyak. Lalu kata Imam Ahmad, dia kata unta tak ada dah, sebab unta tidur je malam tu. Pagi tu tak ada dah. Lalu kata Imam Ahmad, engkau agak ada dah unta malam tadi sini? Kata dia orang etis tadi, dia kata ada lah. Imam Ahmad kata aku rasa tak ada unta. Kata dia ada. Tak ada, Imam Ahmad kata. Dia kata kalau ada mana? Kalau ada nampaklah unta tu sekarang. Nampaklah dia duduk congok sini. Kalau ada. Lalu kata etis tadi, mu jangan buat bodoh sangat, kata dia. Walaupun dia tak ada, kita tak nampak, tapi tai unta telah menunjukkan adanya unta. Lalu kata Imam Ahmad, sebab tu aku kata ada Allah. Sebab alam yang ada inilah menunjukkan ada yang membuatnya, dan yang membuatnya ialah Allah. Walaupun tak nampak dia, tapi nampak hasil dia. Makna kerja tangan Allah kita nampak. Lalu kata Yahudi tadi, kata etis tadi, dia kata kalau begitu aku mengakulah ada Allah. Oleh kerana itu kata dia, aku nak masuk Islam. Jadi mana ada masuk universiti, dia nak mengenal Islam Allah? Tak ada. Tak ada. Dia masuk prasekolah? Tak ada. Ada CJ SPM? Tak ada. Ada diploma Usuluddin? Tak ada. Dah tu apa benda? Kitab dia ialah unta, tai unta je kitab dia. Jadi boleh kenal Allah Ta'ala. Makna mudahnya nak kenal Allah. Sebab tu bila satu orang manusia tak kenal Allah, itulah sebodoh-bodoh manusia. Walaupun dia profesor hebat, mengajar dalam jadi pensarah dalam negara, lepas tu Cambridge University sewa pula dia, punya alim, hebatnya dia, tapi tak kenal Allah, maka itulah profesor yang paling bodoh. Jadi maknanya kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala buka dada. Ini dah jabat itulah misi kita ni dalam menggerakkan perjuangan. Misi kita secara umumnya tiga yang kita bersungguh buat poster, ceramah, ada MTD, ada UPU, ada polling agent, counting agent, ada pacar, ada macam-macam. Yang kita buat ni apa benda sebenarnya? Yang sebenarnya kita nak tuju kepada tiga perkara saja. Tiga perkara sahaja yang secara umumnya. Yang pertama apa? Lihat di dalam ucapan Rumai bin Amir.
ketika ditanya oleh panglima tentera Parsi, Rustam. Rustam tanya, nampak tentera Islam datang ke negara dia, sebab tu Rom jatuh dah, tinggal Parsi je lagi tak jatuh di tangan orang Islam. Lepas tu bala tentera Islam tu ramai dah datang, duduk di sempadan negara Parsi. Jadi kerajaan Parsi ni pelik lah. Pelik, mengapa nak datang serang negara dia, sedangkan Parsi tidak pernah menjajah Mekah dan Madinah. Rom tak pernah jajah Mekah dan Madinah. Ini negeri yang bebas, negara yang bebas daripada penjajahan. Di mana Rom sendiri dia jajah siapa? Dia jajah Yaman. Yaman tu duduk seberang pada Mekah, tanah Arab ni. Apa pula dia rentas Mekah, rentas Saudi, pergi ke Yaman, jajah Yaman. Saudi hak dia lalu ni dia tak jajah. Maknanya kerana tidak ada apa-apa hasil mahsul di Saudi. Saudi tak ada apa, Mekah Madinah, Mekah maksud tak ada apa. Tumbuh-tumbuhan tak ada, binatang ternak tak ada. Kata apa lagi? Kalau jajah pun tak ada apa benda dapat. Minyak tak ada, apa benda pun tak ada belaka. Yaman ada pelabuhan. Pelabuhan Yaman Timur contohnya, kerajaan yang dah negara yang mengeluarkan hasil yang banyak. Jadi walaupun mereka tak jajah Mekah, tapi tiba-tiba orang Islam yang berasal pada Mekah dan Madinah nak pergi jajah Parsi. Jadi peliklah dia Parsi ni. Aku tak jajahmu, yang mu dah mari nak perang aku, apa sebab? Jadi dia pun panggil, siapa boleh bercakap? Yang jadi juru cakap bagi bagi tentera Islam. Lalu panggil-panggil, cari-cari, ada seorang tentera Islam, bukan jendera, bukan brigade jendera, bukan panglima dah. Dia rakyat orang biasa, tentera biasa. Tentera biasa di dalam ramai-ramai tentera Islam, iaitu Rubai bin Amir. Panggillah Rubai bin Amir. Pergi ke istana Rustam. Sampai di istana Rustam. Rustam ni istana dia hebatlah, kerajaan besar. Kerajaan Rom besar pada masa itu, dan juga kerajaan Parsi. Rom ialah kerajaan Rom ni lebih kepada agama Samawiyah. Lebih makna Yahudi, Nasrani, Nasrani duduk di Rom ni. Mana dengan ajaran daripada kitab lah, kadang-kadang bersumber pada Taurat dan sebagainya. Tapi di Parsi ni kerajaan kafir terus, dipanggil kafir wasaniyah, yang sembah berhala, sembah api, majusi dan sebagainya. Di Parsi ni banyak lagi agama-agama lain, Zoroaster, Mazdak, Mani, macam-macam lagi agama. Jadi kemudian mereka pun panggil lah panglima tentera ni Rustam, panggil tentera Islam datang. Lalu dia bertanya, kami pelik lah, mengapa negara kamu nak serang kami? Nak serang kami ni kenapa? Kalau kamu datang ke negara kami ni nak mempelajari sistem pembangunan negara, kami tak ada hal. Kalau sekadar nak mengadakan hubungan dua hala, bagi kepentingan diplomatik juga kepentingan perdagangan, kami tak ada masalah. Kami boleh hantar jurutera, engineer kami untuk membangunkan negara kamu. Kalau nak kerana kemahiran kami dalam bidang pertanian dan saliran, kami hantar pakar pertanian kami dalam bidang saliran. Kalau nak kepada reka bentuk bangunan, kami hantar architecture kami yang hebat-hebat dengan kontraktor hebat-hebat belaka untuk bangunkan negara kamu. Jadi sekarang apa masalah kamu datang ke negara kami? Kata Rubai bin Amir, ini risalah Islam. Dia kata apa? Dia kata Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adlil Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Ini 3 perkara, dan inilah yang juga menjadi misi perjuangan Islam di sepanjang zaman. Apa benda kata dia? Kami dibangkitkan oleh Allah. Allahu ta'asana, bukan Allahu ba'asana, bukan. Allahu ta'asana, Allah memunculkan kami ke dalam dunia ni. Ialah untuk apa peranan kami? Peranan kami ialah linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah, untuk mengajak manusia, untuk kempen manusia daripada menyembah makhluk supaya sembah Allah Ta'ala. Itulah misi kami yang pertama. Itulah matlamat kita, dan itulah perjuangan kita sekarang pun. Maknanya jangan lupa, perjuangan kita ni misinya ialah misi akidah dan misi tauhid
mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu dakwah kita yang kita nak sangat negara Malaysia ni. Sampai pak susah payah macam-macam jenis orang buat kita, tapi kita nak sangat menjadi penguasa, menjadi pentadbir negara. Nak buat apa negara ni? Nak buat apa? Nak yang pertama sekali, kita nak suruh rakyat dalam negara ni, nak didik mereka daripada sembah manusia, sembah makhluk, sembah batu batan, kayu kayan, tanah tanih, supaya sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak paksa? Bukan nak paksa, nak didik. Itu cerita dia. Nak didik, nak paksa bukan kaedah Islam. Dah kalau kita jadi penguasa, jadi kerajaan, kita paksa orang kafir keluar pada agama dia, ikut Islam. Bukan. Maknanya linukhrija man sya', kami nak keluarkan mereka. Makna kami nak mengeluarkan mereka, yakni bil hujajin dengan segala hujah, wa bil burhanin dengan segala dalil-dalil, barahin makna dengan segala dalil-dalil, hujah-hujah, pengajaran-pengajaran. Jadi kami nak mereka tu kembali kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu misi kita. Jadi maknanya itu sebab kita nak negara. Dah kalau tak nak paksa, mengapa perlu ada negara? Nak dakwah sekarang boleh dakwah? Tidak. Kenapa? Dakwah, saluran dakwah yang paling besar dan paling berjaya ialah melalui saluran politik. Dakwah ni paling berjaya sekali melalui saluran politik. Itu yang paling berjaya. Sebab dalam politik itu ada segala-galanya. Kalau melalui saluran ilmu, dia cuma ada ilmu, belum dalam ilmu tidak ada kuasa, dalam ilmu tidak ada kebajikan. Maknanya kita cuma mengajar ilmu. Ilmu kita ajarlah, kita pergi rumah ke rumah ajak orang cerita tentang Islam. Kuasa ada tak? Tak ada kuasa. Kita nak sekat muka tak boleh. Jadi dia kata apa? Minta maaf lah pakcik, semua saudara-saudara datang rumah saya petang ni kerana nak ajak saya pergi sembahyang berjamaah di masjid. Terima kasih banyaklah, tapi minta maaf sebab saya pun malam ni dah memang kira nak tunggu rumah dah, sebab ada siaran langsung. Memang hebat malam ni, Manchester United lawan Chelsea malam ni. Jadi kita nak macam mana? Malam ni ada cerita hantu Mak Limah balik kampung. Jadi kami tak boleh nak tinggal masjid lah. Jadi maknanya kita sekadar beri ilmu. Boleh kita sekat tak siaran tu? Tak boleh nak sekat. Sebab kita tidak ada kuasa. Di mana? Lepas tu kita pula kata, kita nak kata apa lagi? Kita nak kata datanglah masjid, malam ni kami sembelih 5 ekor kambing, nak jamu kamu datang. Boleh buat? Tak boleh buat sebab tidak ada harta, tak ada kebajikan. Jadi nak buat kebajikan tak boleh. Ada apa? Ada ilmu saja. Jadi kemudian pula kita pula dalam kebajikan pula kita bantu orang nak suruh dia terima Islam, tapi kita dalam kebajikan tidak ada ilmu, tidak ada kuasa. Tapi kalau dalam politik semua ada, kuasa ada, ilmu ada, apa lagi, kebajikan ada. Maknanya bila kita ada kuasa politik, maka kita boleh menggunakan kuasa tadi dengan mengarahkan Kementerian Penerangan. Kita stop segala aktiviti-aktiviti yang maksiat ni. Segala drama ke benda yang maksiat yang muka-muka ni kita sekat. Jadi kita buat setiap lepas maghrib siaran langsung kuliah agama, tafsir Ibnu Katsir oleh Perdana Menteri Negara Islam pada masa itu. Jadi kita boleh buat siaran langsung. Mana berat dengan kuasa kita, ilmu dah ada dah. Orang dapat ilmu. 2-3 tahun kita buat siaran langsung maghrib, Perdana Menteri buat kuliah. Kalau Perdana Menteri pergi luar negara, timbalan Perdana Menteri. Kata apa lagi? Waktu duha pula, kuliah duha untuk muslimat, baca kitab muhimmah oleh Menteri Pembangunan Wanita, baca tu pula. Jadi ini semua dengan ada kuasa, ilmu akan tersebar. Maka dengan ilmu itulah dakwah semakin pesat membangun. Bila dakwah makin pesat, orang yang sembah berhala akan sembah Allah Ta'ala. Orang yang sembah makhluk akan sembah Allah, sebab dia dah faham. Lepas tu kita beri pula kebajikan kepada dia pula, sebab ada dalam kuasa ada kebajikan, iaitu ada harta. Kita guna pula harta negara untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru takmir, guru-guru tahfiz yang mengajar anak-anak ni, kita beri biar banyak sikit dia punya beasiswa dia, elang dia. Tak payah dia buat kerja lain, tak payah dia buat benda lain, dah tumpu pada tugas dia. Jadi maknanya dah ada dah duit, ada banyak lagi duit. Mana duit banyak lagi, stok segala kegiatan muka, maka kita akan dapat lebihan daripada segala keuangan yang ada. Jadi insya-Allah inilah dia dakwah. Itulah dia yang kita sebut sebagai perjuangan kita. Jadi tujuan dia apa? Misi kita ialah misi akidah, dan misi kita ialah misi tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya sekarang ni pun
Dalam keadaan kita tak ada kuasa dalam dakwah pun ramai dah orang bukan Islam nak tahu tentang Islam. Bayangkan bila kita telah ada kuasa, maka segala kuasa yang ada dapat menjadi saluran dakwah bagi mengajak manusia, marilah sembah Allah, linukhrija man syaa min ibadatil ibad. Marilah semua manusia daripada kita sembah sama makhluk, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu misi dia. Jadi maknanya berkembang biaklah Islam pada masa itu. Dakwah Islam akan berkembang. Bukan nak paksa, bukan. Itu dia. Kemudian yang kedua pula apa? Misi dakwah kita ni yang siang malam pagi petang buat kerja jemaah Islam dan sebagainya. Tujuan yang kedua apa? Iaitu tujuan yang kedua, min jauril adyan ila adlil Islam. Kita nak ajak masyarakat rakyat ni daripada kezaliman adyan. Adyan ni mana jamak bagi dinun. Nah, di mana segala agama-agama lain. Mana nak mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama lain. Mana agama lain tu termasuklah ism, ideologi, cara hidup. Sebab tu dipanggil din. Din ni bukannya agama saja. Bukan sebab tu din tak boleh diterjemah dengan religion, tak boleh. Dia kena terjemah dengan way of life. Maknanya cara hidup. Sebarang cara hidup itulah agama. Mana cara hidup lah. Jadi mana manusia yang percaya, manusia yang buat cara hidup selain daripada agama Islam, semuanya adalah kezaliman. Semua tu zalim belaka. Maknanya kita nak ajak mana? Marilah kepada keadilan Islam. Maknanya negara ni tidak akan dapat melayani rakyatnya dengan adil dan menegakkan keadilan kecuali apabila ianya dapat dilaksanakan oleh dapat melaksanakan Islam melalui kuasa politik yang ada. Melalui kuasa politik yang ada baru kita tegakkan Islam. Dah tak boleh tegak Islam dengan tak ada kuasa politik. Tak boleh. Memang tak boleh. Dalil mana? Dalilnya tidak ada sebarang kuasa Islam. Negara agama Islam tidak dapat dijamin dan dilindungi oleh kuasa politik yang selain daripada Islam. Mana selain pada Islam, dia tak akan jaga Islam. Dia tak akan jaga. Mana dia tidak akan memelihara Islam. Macam mana fahaman sekular nak memelihara Islam? Contohnya, fahaman sekular dalam negara kita sekarang. Sekularisme, sistem dalam negara kita. Fahaman sekularisme ataupun al-ilmaniyah dalam bahasa Arab dia, ataupun secularism. Fahaman sekularisme ni satu fahaman yang mengasingkan kepercayaan agama dengan cara hidup. Mana nak hidup, hiduplah dengan cara mana? Dengan dipanggil dengan western style ke, style orang barat ke. Dah ikutlah. Cara mana nak hidup, reka sendiri. Tapi kepercayaan itu agama. Mana itu agama dia? Mana percaya sekian, itu dipanggil agama. Hidup pulanglah cara mana nak hidup. Maknanya hidup tidak dipandu oleh agama. Itu fahaman sekular yang memisahkan agama dengan cara hidup. Tiba-tiba fahaman sekular ni kita nak beri kepercayaan pada dia, nak suruh jaga agama. Nak sabar tak? Nak suruh dia jaga agama, memang tak boleh. Memang kita tak boleh nak berbuat demikian. Jadi sebab itulah sebab tu kita ada orang zaman dulu kan dia jemur padi. Musim lepas pada padi, nak masuk musim, nak belum pada hantar kilang ke, sebelum padi ditumbuk ke, dah lepas irik padi, dia jemur padi. Yang jemur padi ni kalau nak jaga, nak tiba-tiba kita lantik ayam jaga padi supaya tak datang ayam-ayam lain. Boleh nak sabar tak? Tak habis tika tu habis ke dia seorang. Sebab dia memang jenis makan padi. Jika kita suruh dia menjaga padi, memang tak boleh. Sebab memang dia bukan baka jaga padi. Jadi begitulah, kita nak suruh sekular jaga Islam. Sekular tu sendiri dah tolak agama dah. Lepas tu nak suruh dia jaga agama. Nak sabar tak? Tak menasabah. Baik, nak suruh pula komunisme jaga Islam. Komunisme ni satu kepercayaan tidak ada Tuhan. Bukan setakat Islam, semua agama dia tolak. Semua agama dia tak percaya. Asalkan semua agama ada kepercayaan pada Tuhan, dikira sesat, dikira tak betul. Dan dia kata apa? Kata di Lenin, karma
Karl Marx, Lenin, Stalin, puak-puak kapi kapi komunis ni, dia kata apa? Dia kata agama adalah candu masyarakat. Maknanya menyebabkan masyarakat ni lali leka begitu, jadi macam dadahnya, jadi tidak membangun negara jika mengambil agama sebagai dasar dia. Lalu semua orang yang beragama dipenjara dan dibunuh oleh pahaman komunisme, pemimpin yang memahami, yang menganut pahaman komunisme. Tiba-tiba agama yang memerangi ideologi yang memerangi agama, kita suruh dia jaga agama. Boleh jaga agama tak? Tak boleh nak jaga agama. Jadi tak boleh harap nak lah. Pahaman wasaniyah pula yang sembah berhala. Umpamanya di Thailand, negara Thai. Negara Thai ni negara yang menganut pahaman wasaniyah, iaitu sembah berhala. Dengan tokca dia sebagainya. Nak suruh dia jaga agama tak boleh, sebab dia sendiri memerangi agama. Jadi sebab itulah mau tak mau nak jaga agama ni, mestilah agama tu sendiri, iaitu Islam. Jadi kenalah Islam tu ada kuasa politik. Jadi sebab itulah kita nak kuasa politik. Tujuan apa? Tujuan nak menjaga agama. Jadi kalau orang kata tak boleh ke benda agama ni, kerajaan jenis lain, dasar lain jaga agama, tak boleh. Dia kata tu boleh. Negara Malaysia masjid boleh buat, mahkamah syariah ada, tok imam bayar gaji mereka, jadi boleh buat. Itu bukan pembangunan Islam. Bukan itu maksud kita yang dikatakan untuk mengajak manusia kepada keadilan Islam. Makna keadilan Islam ialah undang-undang Islam, bukan masjid Islam, undang-undang Islam. Mana ada lagi hak yang tak terkedik. Kita tengok dia dua bahas tu lah. Di bahas kita kan negara Islam dah, kata dia, ada masjid, ada surau, tok imam pun diberi elang belaka, guru tahfiz ada elang dia. Jadi hujah ni, hujah tahun 60-an hari tu, awal 70-an hari tu, zaman orang tak cerdik lagi. Tapi ada lagi tahun 2013. Ini maknanya nak menunjukkan memang jenis tak mengaji sungguh. Kurang-kurangnya mengajilah politik antarabangsa. Kalau tak mengaji agama pun belajar tentang political science, berkenaan dengan ilmu politik, macam mana negara lain, dasar monarki, dasar apa lagi, dasar demokrasi, macam-macam jenis dasar dalam negara, dalam sistem politik kan. Belajar, tengok supaya kita tidak tertipu. Jadi kita nak apa? Kita nak dasar Islam. Maksud berdasarkan kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang dia Islam. Bukan setakat melaksanakan aktiviti Islam. Jadi kita bawa misi apa ni? Misi meletakkan Islam sebagai undang-undang dan perlembagaan. Itu yang kita bawa ni. Sebab selain daripada Islam, kata Rubai' bin Amir, semuanya adalah sistem kezaliman. Lain pada Islam ni zalim belaka. Kita tengoklah orang yang mengaji dalam bidang perbandingan undang-undang perbandingan, adalah dia banyak perbandingan undang-undang Islam dengan dia panggil wad'iyah, undang-undang semasa muasarah dalam dunia sekarang, ataupun banding undang-undang British dengan undang-undang Amerika, banding undang-undang Amerika dengan undang-undang Perancis. Dalam perbandingan ni, semua undang-undang ni zalim belaka. Semua rekaan undang-undang cara hidup yang dijelmakan oleh ideologi oleh apa lagi, dijelmakan oleh agama, agama langit ke, macam Yahudi Nasrani, ataupun agama wasaniyah, penyembahan berhala, ataupun kepercayaan karut marut yang dinamakan animisme, semua itu adalah kezaliman. Zalim belaka. Jadi sebab itulah yang adilnya hanyalah Islam. Tengok Islam, kita orang buat kajian belaka dah, buat kajian Islam ni, dia baik, dia baiknya Islam ini zahir dan batin. Setiap benda yang Allah kata, yang Allah Ta'ala hukumkan dalam Islam, semuanya adalah kebaikan zahir, batin, dunia, akhirat. Itu semua. Agama lain tak ada. Agama lain, kepercayaan lain, paling tinggi dia bab dunia sajalah. Dia bukan soal-soal, kadang-kadang untuk individu, bukan untuk dalam bentuk dalam bentuk masyarakat ataupun orang ramai. Kadang-kadang itu kepentingan untuk orang ramai, menyekat hak individu. Islam dah, Islam ni diturun satu hukum yang dapat menepati kehendak individu dan kehendak masyarakat, yang menepati kehendak zahir dan kehendak batin. Betullah Islam itu di antara agama. Islam adalah agama yang adil. Yang lain semua tak adil belaka, jadi zalim. Betul kita nak ajak orang kepada Islam. Sebab itulah orang kafir pun kalau dikaji hukum hudud tu, dia akan tertarik dengan hudud, dia akan sokong hudud. Dalil mana? Dalil sekarang berapa ramai orang bukan Islam menyokong hudud. Dia pula ceramah, beritahu pada puak-puak dia, dan beritahu pada puak dia hak kafir, dan beritahu pada puak Melayu hak tolak hudud. Maknanya dia pula tukar ceramah pula. Dia tukar buat kuliah pula. Mana?
Di maknanya cerita hudud dia begini. Dia bukan zalim kepada orang kata kalau mencuri potong tangan. Mencuri potong tangan bukan zalim. Walaupun ada Melayu kata zalim, bukan setakat Melayu. Melayu tu ustaz pula. Dia kata tak boleh. Ini menyebabkan berlakunya kekecohan, menyebabkan berlakunya lemahlah orang Islam. Orang kafir tidak dihukum dengan potong tangan bila mencuri sebab pakai undang-undang dia. Jadi kekal tangan dia. Tangan orang Islam pula, orang Islam mencuri dipotong tangan. Jadi orang Islam kudung belaka. Jadi lemahlah Islam. Macam mana orang Islam nak membangun? Ini kepala otak manusia yang dia memang tak mengaji agama dan dia berani mengeluarkan fatwa yang jenis sesat-sesat. Jadi maknanya kita pun kadang-kadang pengaruh lah. Maknanya terpengaruh. Jadi yang kata apa? Potong tangan adalah hukum yang zalim. Itu dia, kata dia. Tapi kita pula jawab, potong tangan yang disifatkan dan yang disabitkan dalam Islam, dia bukan zalim. Sebab yang kita potong tu ialah tangan orang-orang yang mencuri, bukan tangan orang-orang yang hartanya dicuri. Kalau kita orang curi harta kita, orang tu curi harta kita, lepas tu kita kena potong tangan, itu barulah dipanggil zalim. Yang bila menghukum orang yang bersalah, mana-mana tamadun di dunia pun tak pernah kata zalim. Mana-mana tamadun di dunia, tamadun dia panggil tamadun pagan ke tamadun cannibal ke jenis makan orang ke apa ni semua tamadun di dunia ni, kalau kita hukum orang yang bersalah, tak pernah orang kata salah. Tak pernah orang kata salah. Sebab itulah dalam zaman komunis, kita jangan fikir dalam konteks kita. Kita fikir katalah seorang penganut komunis, tiba-tiba seorang penganut komunis dia tak menganut pahaman komunis, iaitu dia kata agama itu bagus. Yang komunis tolak agama. Tiba-tiba ada seorang pemimpin komunis, dia kata apa? Komunis itu bagus. Maknanya dia telah bersalah dalam konteks komunisme. Lalu dia dihukum. Tak ada orang komunis kata dia salah. Yang menghukum itu salah. Sebab apa? Memang yang dihukum itu bersalah kerana menolak pahaman komunisme. Maka begitulah kita pun. Kita sekarang menghukum siapa? Menghukum orang yang mencuri, bukan hukum orang yang dicuri. Mana jadi ada orang dia simpati begitu. Dia kata kesianlah orang mencuri hudung tangan dia. Jadi orang ni kita kira masuk dalam orang-orang gila lah kira-kiranya. Masuk dalam kumpulan manusia-manusia gila. Saya cuba kita pergi bandar contohnya. Ada seorang kakak keluar daripada pasar raya contohnya. Lepas tu bawa beg biasa, bawa beg tangan. Tiba-tiba datang peragut tu bawa lari beg tangan dia. Peragut tu ambil beg tangan dia, siap dengan ambil segala benda yang ada dalam. Tiba-tiba orang pun dapat tangkap peragut. Bila dapat tangkap peragut, kita pun pergi dekat, kita kata kesianlah ke dia, lepaskanlah. Dia tak boleh, dia pun bukan mungkin kelaparan ke apa ni semua. Jangan apa ni kita, jangan buat anyaya ke dia, jangan jentik telinga pun jangan. Kita pergi kat kakak tadi pula yang kena rampas tadi, kita maki pula dia. Inilah kakak pandai sangat nampak tengah jalan, orang kata dah maki pula dia. Jadi kita ni cerdik ke gila orang panggil. Itu orang panggil orang gila. Kenapa? Pergi simpati pada pencuri, tidak simpati kepada mangsa kecurian. Dalam kes ni memang di Malaysia telah terbukti ramai orang-orang gila. Memang terbukti dah. Maknanya dia beri kenyataan dalam surat khabar dalam TV, macam-macam lah, maki agama Allah sebagainya, bagi pandangan yang semuanya adalah simpati kepada orang-orang yang buat salah. Ini maknanya itu menunjukkan kepada kita bahawa Islam agama yang adil. Solat, Islam suruh solat. Solat ni kebaikan dunia, fizikal, lahir dan batin. Dari segi batin je solat menenangkan kita. Waktu yang paling tenang ialah waktu solat. Lepas tu apa lagi? Kebaikan dari segi fizikal, tanya pula pakar-pakar, doktor pula, para saintis dalam bidang neurologi, baiknya solat dari segi pembinaan otak. Otak manusia jadi segar, sihat kerana adanya solat. Tanya pula pakar kardiologi dalam bidang jantung pula, tanya dia macam mana baiknya otak dari segi baiknya otak, baiknya jantung dengan melakukan solat. Lepas tu tanya pula dalam bidang mana? Dalam bidang nervous system, berkenaan dengan dengan perjalanan circulation, blood circulation, perputaran darah, pengaliran darah melalui dalam tubuh kita. Tanya pula orang solat apa kebaikan dia. Dia akan cerita satu-satu. Maknanya agama ni agama adil dan agama rahmah. Lain daripada tu semua jadi tak betul belaka. Jadi zalim lah. Zalim. Bila agama lain zalim. Siap nak bertaubat.
taubat saja kena tengok semalam, hari Ahad malam dah. Itu taubat lah tu, dibawa tu kabadi, apa ni? Kabadi. Di bawah tu apa ni, dengan cucuk mulut, cucuk hidung, ambil skerusa, spana, skrudraiber, cucuk atas hidung, spana hidung, pulas telinga, mata kain ikan paus letak atas belakang, tarik pula tu, tarik lagi. Jadi ananya saja. Untuk apa tu? Untuk taubat yang baru, nak menyatakan penyesalan kepada Tuhan, lalu seksa diri sendiri. Dalam agama Islam tak payah. Kita ambil wuduk penuh penyesalan dengan ada al-azmu, keazaman, ada an-najmu, penyesalan. Lepas tu adalah kita at-taubatu, dengan taubat maka kita bertaubat kepada Allah Taala. Duduk dalam masjid, baca sembahyang sunat taubat 2 rakaat, okey, tak ada apa, berdarah benda pun tidak, susah hati pun tidak. Tapi agama lain, tengok kita nak solat kita senang, datang orang takbir, orang qomat, masuk dalam masjid solat, duduk ramai-ramai, baris ramai-ramai, lepas tu solat pakat baca, tak ada apa-apa, tak kena ada colok apa benda semua, tak ada. Ini siap dengan colok sekali, masuk lubang hidung, merah mata, macam-macam benda-benda yang menyusahkan berlaku. Bukan kita nak tapi dah sama kita, tapi kita ceramah depan orang, dia tak lagi dia kata begitu. Maknanya nak menceritakan keadilan Islam. Jadi sebab tu Islam ni agama yang adil, bagi pesaka adil. Agama Islam faraid, terbukti orang dah buat kajian tentang apa ni, pembahagian harta benda, mawaris, perbahagian harta benda dalam seluruh ajaran agama di dunia ni, termasuk dalam pembahagian harta pusaka mengikut mengikut yang konvensional ataupun mengikut yang kita ada sekarang ni. Mana nak banding dengan Islam adalah Islam itu merupakan pembahagian perharta mawaris ataupun harta pusaka yang paling adil mengikut Islam. Tengok, maknanya itu nak tunjuk keadilan Islam. Jadi kita nak ajak masyarakat balik kepada keadilan Islam. Bayar cukai tanah, bagi undang-undang tanah, kanun tanah negara. Bila orang tu ada tanah dan geran nama dia, dia kena bayar cukai. Walaupun dia tak bertanam, dia tak cucuk tanam, dia ada tanah luas, duduk di hulu Sungai Tembeling, hulu Tembeling tu, dah dia pegawai kanan kerajaan, pegawai kanan, orang kaya duduk di Kuantan. Jadi ada tanah tu nama dia. Tanah tu penuh dengan hutan rimba dah, tanah tu. Ada benda ada belaka, badak, sumbu, gadah, babi ada belaka dah dalam tanah tu. Tak keluar hasil pun, tapi dia kena bayar tak cukai tanah. Dia kena bayar sebab nama dia setiap bulan Mei setiap tahun dia kena bayar. Tapi dalam Islam, orang yang ada tanah saja tidak perlu bayar zakat. Dia perlulah tanah itu dihidupkan. Mana tanah tu kena ada cucuk tanam, ada hasil. Dan hasil tu pula kalau sikit tak padan lagi, padan dia makan je, takkan nak keluar zakat. Mana dia apabila cukup nisab dia. Mana bila cukup nisab, dah berlebih makan dah tu, sebab tu cukup nisab, mana dah jual dan sebagainya, maka dia pun bayar zakat. Itu keadilan Islam. Tapi ada manusia nak nampak, tak nampak lagi. Sebab apa? Sebab buta agama dan sebagainya. Dia nak cari hak bayar tu, dia nak cari hak bayar cukai tu juga, walaupun tak ada hasil. Ni orang hak duduk tepi pantai tu, kawasan-kawasan pantai rebih ataupun runtuh, yang berlakunya hakisan tanah. Kalau tanya seorang-seorang tu, tanah dia dulu tengah laut ni ada tu, tengah laut tu. Kadang-kadang dia lagi hak bayar cukai, walaupun tengah laut tu ikan paus dengan macam-macam jenis benda dah ada tengah tu, bukan hasil mahsul, tapi kena bayar. Kenapa? Kerana itulah kezaliman sistem manusia. Jadi mana sistem manusia ni sistem yang sangat zalim. Banyaklah dalam kes pembunuhan dan sebagainya, undang-undang yang ada ni semua, undang-undang sivil yang ada, banyak zalim lah. Yang bila mana dia bercanggah dengan Islam, maka zalim dah dia. A bunuh B, tiba-tiba orang lain datang beri pengampunan, zalim ke tak zalim? A bunuh B, hak matinya B, anak beranak B lah yang menanggung keseksaan, menanggung susah. Mak bak ayah mati kena bunuh korang, apa lagi isteri pula, suami mati, hilang tempat pergantungan. Tiba-tiba datang satu lembaga pengampunan, kata apa? Aku ampunkan kamu. Tak pasal-pasal. Dia panggil bengong, panggil. Sebab itulah Islam ni dia pergi, siapa yang boleh beri pengampunan? Si keluarga si mangsa, keluarga si mati, anak dia, isteri dia, anak beranak dia kena beri pengampunan. Sabit kesalahan, mahkamah panggil anak beranak dia. Sekarang si pesalah ni, si pembunuh, dia memang telah ternyata bunuh dengan sengaja. Sebab dia ada 3, bunuh dengan sengaja, bunuh dengan tak sengaja. Dia ada 2, bunuh sengaja dan bunuh dengan tak sengaja. Baik, sekarang ternyata dia bunuh dengan sengaja. Panggil ke ahli keluarga, apa pandangan kamu semua? Nak ampun ke nak terima diat? Nak ampun ke nak diat ni? Diat maknanya denda. Denda tu lebih kurang berapa puluh ekor unta lah, berapa puluh ekor ribu. Dia ada beratus ekor unta. Jadi sekarang
nak dia ke nak bunuh si orang yang bunuh ayah kamu ni. Lalu pakai adik-beradik. Adik kan abang kata kata abang kita terima dia. Boleh kita beli kereta lepas tu ni. Kata abang pula. Kata tu pula tak boleh. Ayah kita dah mati. Kita kena kerat leher dia juga. Jadi mana sepakat adik-beradik? Kata apa? Kita bunuh ayah kita. Kita bunuh orang yang membunuh ini. Maka di sana dalam kitab fiqh ada selangkah lagi. Satu langkah ada pandangan ulama yang dia kata waris menentukan keputusan. Sebab menentukan bersalah hakim mahkamah, menentukan keputusan antara bunuh dengan dia ialah waris pun pilihlah bunuh katakan, maka mahkamah menjatuhkan hukuman bunuh. Tapi ada satu pandangan ulama, mahkamah boleh beri pilih pula pada waris tadi, kami nak bunuh ke kamu sendiri nak bunuh orang hak bunuh ayah kamu ni. Mana nak menunjukkan apa? Keadilan Islam. Jika dilihat oleh hakim, ahli keluarga ni memang siuman lah, mana orang selamat, tak dikawal, tidak dikuasai oleh kemarahan dan sebagainya. Jadi bimbang juga kalau suruh dia pula bunuh orang yang bunuh ayah dia, buat tak berapa elok, supaya banyak kali tetap tak ada begitu. Jadi maknanya itulah menunjukkan keadilan Islam. Jadi betullah kita nak ajak orang balik pada Islam yang adil. Akhir sekali kata Rubai' bin Amir kata, Rubai' bin Amir kata apa? Wa min jawril adiyat ila adilil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Kami nak ajak manusia, ini dah misi kita pun. Kita nak menguasai Malaysia, kita nak jadi kerajaan, nak ada kuasa politik. Tujuan apa? Mengajak manusia daripada hidup yang sempit kepada keluasan Islam. Selagi tak balik pada Islam, sempit hidup kita ni, pemikiran sempit. Apa benda dasar kita? Dasar kita ialah Melayu. Melayu ni sempit ya, Melayu. Berapa luas ruang lingkup Melayu? Kalau kita ni saudara kita ialah Melayu, berapa luas ruang lingkup kita? Tak luas. Cuma Malaysia, apa lagi? Selatan Thai adalah Melayu. Selatan Moro tu selatan Filipina ada Melayu sikit. Lepas tu Indonesia. Indonesia pun tidak semua, belah ada Kalimantan tu tak apa benda pula, bukan Melayu dah tu. Lepas tu ada sikit di South Africa, di Afrika Selatan. Itu pun dia ramai dah tak mengaku dia Melayu. Jadi maknanya kalau kita ni hidup dalam ruang memperjuangkan Melayu, berapa luas sangat ruang lingkup kita, saudara kita. Tapi Islam ajar kita apa? Bila kita ikut Islam, Islam ajar ikhwanuna al-muslimuna ikhwanuna. Mana orang Islam seluruhnya adalah saudara kita belaka. Dan Islam seluruhnya berapa bilion dah sekarang ada. Kalau pergi ke China saja dah melebihi 40 juta, melebihi 40 juta. Maknanya lebih ramai pada penduduk Malaysia. Saudara kita, walaupun muka lain, cakap bahasa lain, tapi dia adalah ikhwanuna, saudara kita. Pergi pula negara Eropah, berapa ramai pula. Pergi pula negara lain lagi. Jadi maknanya itulah Islam mengajak kita kepada kehidupan yang lebih luas. Tapi yang kafir, kehidupan kafir ini dunia yang sesat, maka mereka hidup dalam dunia yang sempit. Sempit je dunia dia. Sebab itulah Islam dia datang tengah-tengah. Dan orang kafir agama dia telajak ketat telajak, telajak longgar telajak. Tengok mana hak yang kuat sangat agama, sampai peringkat ada agama kata apa? Haram berkahwin. Haram pula kahwin. Sebab tu sami-sami tak nikah, nan tak nikah, padri wanita tak nikah, apa lagi dia punya padri Kristian dia tak kahwin, sami-sami tak kahwin. Sebab tu kira hak kuat sangat agama. Hak tak kuat agama pula pakai tak kahwin, duduk berzina pula tu. Dengan cara dipanggil bersekedudukan. Tapi Islam datang di tengah-tengah, iaitu memberikan kita ruang untuk menunaikan tuntutan naluri kemanusiaan, iaitu seks, dan di samping itu juga menggariskan panduan, iaitu perkahwinan dan pewarisan keluarga. Jadi maknanya itulah keadilan Islam. Jadi kita sampaikan kepada orang, bila dia dah dibuka dada oleh Allah, maka dia akan terima Islam. Maka Islam itulah nurun min rabbih, dia adalah cahaya daripada Tuhan. Jadi makna kita menegakkan. Sebab tu negara Islam dipanggil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Islam ni negara yang baldatun, baldah makna negara, thayyibah negara yang baik. Kenapa? Sebab benda-benda hak tak baik semua dia buang belaka dah. Benda mungkar yang jenis maksiat, negara tu dah buang. Sebab dia negara Islam. Dia buang lah benda mungkar, benda maksiat, benda bahaya kepada masyarakat. Agak bahaya buang. Apa lagi? Judi bahaya pada pembinaan struktur sosial dan keluarga dia buang. Jadi semua benda ni negara Islam yang dah buang ni, maka dipanggil baldatun thayyibah, negara yang baik. Wa rabbun ghafur, dan dapat pula pengampunan Tuhan. Sebab dia negara yang mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi tak tegak negara Islam, dia terbaliklah, iaitu negara jahat, negara buruk.
iaitu negara yang tidak thayyibah. Kemudian tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tak dapat pengampunan Allah? Pemimpinlah, sebab dia yang tak buat jadikan negara ni negara Islam. Jadi sebab itulah kita balik kepada dakwah kita yang asal, iaitu kita bawa 3 misi besar tadi, iaitu tauhid atau akidah, yang kedua ialah keadilan, yang ketiga ialah keluasan dalam kehidupan. Jadi maknanya itu yang dibawa oleh risalah Islam. Jadi insya-Allah kita sambung pula. Walaupun kita ni kita tasawuf, tapi kerana kita hidup dalam berbagai dunia, dunia politik, dunia semua, jadi kita cuba lihat setiap perbahasan alim ulama ni dari sudut itu. Dah kita kata Imam Ghazali dia ahli tasawuf kan, tapi Imam Ghazali dia antara ahli politik. Dia antara orang yang mengambil kira perkembangan berlaku pada dalam dunia Islam pada masa itu, iaitu ketika beliau hidup berlakunya serangan ke atas dunia Islam oleh tentera Tartar dan sebagainya. Jadi maknanya dia dia antara ulama-ulama dulu berpolitik belaka. Ulama kita sekarang dia tak berapa nak berpolitik, dia jadi warak tak tentu hala. Jadi orang nak bincang perkara-perkara kebaikan kepada ummah, jadi dia tak jadi. Jadi sebab itu insya-Allah kita dapat sambung balik nanti, iaitu muka surat 11. Ayat di atas diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis, inna nura iza dakhala al-qalba anfasaha wa ansaraha. Di mana ayat yang Allah Taala sebut tu, Nabi sendiri pun ada sebut, iaitu sesungguhnya apabila nur, yakni cahaya iman, cahaya hidayah telah masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi lapang dan tenang. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita dalam pada bulan depan. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.